القرآن العظيم شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد حول ولا قال معلف قدس الله سره فكيف يرفع غيره ما كان هو له واضعا فكيف يرفع غيره ما كان هو له واضعا. Maka betapa dapat mengangkat yang lain daripadanya, yakni lain daripada Allah Ta'ala, ay minal khalaik, daripada makhluk, ya. Betapa atau macam mana dapat mengangkat yang lain daripadanya barang yang telah menghantar baginya, barang kana lahu wadi'an, mana apa yang telah dihantar, diputuskan Allah Ta'ala, tak ada siapa boleh angkat, ya. Dia demam seminggu lah tuan-tuan, ya, tak ada siapa boleh angkat situ lagi. Dia kena musibah tu, dia kena bala tu, masaib, musibah berbagai-bagai, tak ada siapa boleh angkat, ya, tak ada siapa. Obat pun tak boleh angkat, bukan obat yang menyembuhkan ialah Allah Ta'ala. Asy-Syafi huwa Allah. Cuma obat itu sebab saja. Syariat suruh cari sebab Nabi suruh. Nabi kata apa? Likulli da'in dawa fatada waw. Tiap-tiap penyakit ada obat, maka pergilah berubat. Yang menyembuhkan ialah Allah Ta'ala. Kita lapar, syariat tu makanlah. Yang mengenyangkan asy-syaba' minallah. Kedua benda, syariat yang zahir dan syariat yang batin. Ini kena jalan sekali. Jadi sekarang tuan pengarang kata fa kaifa yarfa'u ghairu, maka betapa boleh mengangkat oleh yang lainnya, ghairu ay ghairullah, lain daripada Ta'ala, ma barang kana yang adalah ia tadi baginya wadi, diantar Tuhan hantar, tak ada siapa boleh angkat. Allah dia bagi, tak ada siapa boleh tolak. Dia angkat, tak ada siapa boleh jatuhkan. Dijatuhkan, tak ada siapa boleh angkat, ya. Semua menayangkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang kena, ya, disuburkan pandangan-pandangan seumpama ini dalam batin hati kita supaya lebih terang pengenalan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Maka betapa dapat mengangkat yang lain daripadanya barang yang ia menghantarkan baginya. Dan ia juga yang memerintah segala pekerjaan. Lepas tu serahkan kepada dia. Wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallah, kepada Ta'ala lah, turja'ul umur, diserahkan segala urusan, ya. Segala urusan kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sifat apa serah? Dan sifat batin hati kita. At-taslim itu semua sifat dalam. Adapun usaha ikhtiar itu sifat luar. Dan luar itu kita buatlah, itu tak ada masalah, ya. Ini semua nak jaga enjin dalam, jangan dia rosak. Enjin kalau dah rosak, kita cantik tak ada apa, tak ada jalan. Cantik luar ke mana pun, dalam dia rosak, habis dia bersandar pada yang lain, ya. Bunyi sedap, alhamdulillah lah. Dari akhir-akhir nak buat ibadat rasa lapang, dia sedap, dia apa. Tak ada mikir apalah, anak-anak tiap-tiap bulan tahu, anak dia dipegang. Kan? Zahir bunyi sedap. Sedap dah buat ibadat akhir, tak ada masalah, tak ada. Sebab apa? Tak ada mikir apa, anak-anak dah ngantau tiap bulan, ada 5 orang. Seorang ngantau 500, 5 orang dah 2,500, tak habis makan, gitu kan. Habis ganap semua tu. Ya? Ganap tu apa tadi? Kosong ni kan.
Sebab apa? Zahir dia tunduk ke Tuhan buat ibadat, batin kau bergantung dengan makhluk. Batin bergantung dengan makhluk. Jangan bergantung melainkan kepada dia saja. Itu makna la ilaha illallah dengan makna yang luas. Tidak ada sifat ketuhanan melainkan dia. Ya. Ketuhanan makna apa? Terkaya yang lain berhajat. Maknanya tidak ada tempat kita istinad, kita bersandar, kita bergantung melainkan kepada dia je. Ya, ada tak ada pun salah anda. Ya, ada luar, ada banyak ke sikit tu tak ada hal. Dalam jangan dia bergantung, dia memandang-mandang selain daripada Allah Taala. Ya. Sehingga diri dia pun tak dibenarkan. Rasulullah berdoa, wala takil nafsi wala takilni ila nafsi tarfatal ain. Ya Allah, jangan kau serahkan diri aku pada padahal Rasulullah SAW seafdal makhluk. Ya, Rasulullah sendiri pun minta, mohon dengan Ta'ala, jangan hati ini bergantung pada diri sendiri. Dia kena bergantung pada dia saja. Ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Atas Allah Ta'ala dan bertawakal orang beriman. Sebab di antara hal 7 matlamat perjalanan kerohanian, perjalanan ilmu tasawuf, perjalanan ilmu tarikat sufiyah, perjalanan ilmu sir ni ialah apa? Itu disebut dalam suratul Anfal. Apa dalam surah Anfal sebut? Iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman wa ala rabbihim tawakkal. 3 konsep besar. Iza zukirallah, bila disebut nama Ta'ala, wajilat qulubuhum, berkocak hati dia, gementar hati dia, mana ada sentuhan hati dia dengan Ta'ala. Jangan disebut zikir kosong kan. Itu tak pakai. Mesti di antara rukun besar zikir ialah wujudul haibah. Ya, keberadaan rasa gerun dengan Allah Ta'ala. Itu mesti ada. Baru kena dipahamkan maknanya, kena diteliti dan kena ditumpukan semua. Wala zikrullahi akbar. Zikrullah itu benda besar. Kena berhati-hati dan kena tunggu-tunggu, fokus ke dia. Disebut dia berkocak hati dia. Sama ada kocakkan itu dalam bentuk haibah atau kocakkan dalam bentuk mahabbah, syauq dan sebagainya. Dia rindu atau sebagainya. Mesti ada. Jangan kosong. 1. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Bila dibacakan ayat-ayat Ta'ala, makin bertambah-tambah iman dia. Ya. Naik, meningkat iman dia, cantik, bersih, subur, tinggi, naik. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia hanya bertawakal, hanya berpegang, hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Wa ala rabbihim. Apa makna dia? Ini faedah hasar dalam kaedah ilmu balaghah dipanggil taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasar. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Asal dia kalau susun ayat yatawakkaluna ala rabbihim. Yatawakkaluna, mereka bertawakal ala rabbihim, atas Tuhan mereka itu. Tapi ayat ni dia pusing. Yatawakkaluna ala rabbihim, dia pusing. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini ada makna lain kan. Itu kaedah bahasa Arab. Seni sastra ni tanya. Wa ala rabbihim bermakna apa? Atas Allah Ta'ala saja kamu berserah. Lain jangan. Kamu jangan pegang kepada harta kamu, jangan pegang kepada anak-anak kamu, pegang pada jawatan kamu, pegang pada diri kamu, jangan. Ya. Itu dia panggil syirik bil i'timad. Syirik dalam berpegang. Bukan syirik bil i'tikad. I'tikad lain. I'tikad kita dah yakin wujudan Allah, dia segala-gala, tapi dalam menyandar kadang-kadang dia terbayang. Dia rasa sedap sebab apa? Ada benda lain, dia tak nampak Allah Ta'ala. Dia nak sedap dengan Tuhan. Ya, kita rasa lapang sebab apa? Kita bertuhankan dengan Ta'ala. Kenapa dengan dengan bapa, ada bapa kita rasa sedap, sedangkan keberadaan Allah kamu tak nampak. Ya. Kita sedap berpegang kekayaan kita. Siapa lebih kaya daripada Allah Ta'ala? Ini benda, semua benda diperkemaskan. Kena diperkemaskan. Jangan diberborot. Tahu berborot? Bila ada berborot dia pening kan. Fa'u ghairu ma kana huwa lahu wadi'an, maka betapa dapat mengangkatkan yang lain daripadanya barang yang hantarkan baginya. Ya, Tuhan dah hantar, begitulah tuan-tuan. Dan ia juga dan patut ya yang kuat dan yang kuasa.
dan yang lain daripadanya itu dhaif dan lemah. Ya, khuliqal insanu dhaifah, dijadikan manusia itu serba-serbi dalam kelemahan, kedhaifan. Ya, sebab semua itu berhajat. Allah Ta'ala as-samad, tempat tumpuan. Yang lain semua bertumpu kepada Allah Ta'ala. Kalau Tuhan kerat, satu saat dia madat pembang gitu. Dia kerat satu saat dia pum terbalik gitu. Sebab kita semua dengan dia. Kemudian kata seorang arif, lah dikata orang bagiku dalam antara jaga dan tidur. Ya, di mana arif-arif bila dia dapat antara. Kalau nak tidur terlayang pam datang tuan hantarkan. Ya, kata seorang arif, ini arif billah. Bukan dekat mahkamah yang arif, itu yang arif. Mak arif mengingat. Ini arif billah. Orang yang mengenal Tuhan bizauq wal wijdan, syuhud wal iyan. Dia dipanggil arif billah. Ya. Di kalangan para aulia Allah. Orang yang hati dia sentiasa mu'allakun billah, bergantung dengan Allah Ta'ala. Orang yang mengambil kelazatan hidup dia dengan Tuhan. Dia tak ambil kelazatan dengan harta benda, dia tak ambil kelazatan dengan benda duniawiyah, benda nafsaniyah. Siapa mengambil kelazatan dengan benda nafsaniyah, duniawiyah, khalqiyah, jawab dia mahjubun anillah, dia terhijab dari Tuhan. Dia kena ambil kelazatan dengan Allah saja. Ya, sebab Nabi Daud dipesan oleh Allah Ta'ala, waqad auhallahu ila Daud alaihi salam, ya Daud qul lisiddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'am. Wahai Daud, sila sampaikan kepada orang yang siddiq hati dia kepada Allah, dua perkara. Apa dia? Bi falyafrahu, dengan aku hendaklah kamu seronok dengan Allah Ta'ala, berlazat dengan Allah Ta'ala, bizikri falyatana'amun, dan dengan zikrullah mereka berasa mengecap nikmat sungguh. Ya, dahsyat. Sebab dia tarik zikir puluh-puluh ribu tak ada hal. Ya, dia tarik zikir satu hari 200,000 tak ada apa. Selawat satu hari puluh-puluh ribu. Sebab apa tu? Rahsia dia tu lazah, nikmat, ya, yang sangat dahsyat telah dibukakan oleh Allah Ta'ala. Ya, sebab minta malam-malam ya Allah, bukakanlah batin hati hamba-Mu yang hina ini, agar diberikan kemanisan menghadap Engkau, kemanisan mengingati Engkau, kelazatan mendampingkan diri dengan Engkau. Yang mana benda dia kalau dapat, dia akan dapat suatu nikmat perubahan yang besar dalam kehidupan. Ya, sehingga dia boleh pusing tu. Dan man'u ainul ata'. Ya, tak dapat dia boleh seronok. Dia sakit dia boleh seronok enten. 1000 tak jumpa seorang nak cari. Dia sakit tu alhamdulillah, dia rasa seronok. Albasani libasal awliya. Ya, Allah Ta'ala dah pakaikan aku dengan pakaian kekasih-kekasih. 1000 tak jumpa seorang kan. Dia sakit dia mengerang macam belukang ada kan. Aduh, aku je sakit. Ya, baru nak sama demam datang penyakit pula dia kata. Aulia dan dia menerima sakit tu alhamdulillah, sebab dia tahu tu pakaian kekasih-kekasih Allah. Man kana fi dinihi sulban istadda bala'uh. Barang siapa yang kuat berpegang dengan agama Allah, makin kuat dia nak merapatkan diri dengan Tuhan, lagi kuat Tuhan uji. Ya, Sayyidina Imran bin Husain, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW. Banyak kitab di dalam nama kitab-kitab ni banyak nama. Perawi hadis dalam hadis pun banyak nama. Sayyidina Imran bin Husain. Ya, banyak dalam kitab. Yang tak ada dalam kitab nama kita. Ya, nama kita tak masuk dalam kitab. So khabar pun tak ada. Sayyidina Imran bin Husain ketika diziarah oleh sahabat dia, dua orang menangis sahabat ni tadi. Sebab apa? Sebab melihat keadaan dia tadi terlantar lebih kurang 30 tahun. Duduk di situ, makan di situ, baring di situ, buang qada hajat di situ. Sampai lantai dia tu tembuk lubang. Ya. Sebab apa? Dia kena satu penyakit. Sedangkan dia punya karamah ialah doa dia. Beribu orang datang minta doa dia. Siapa datang sakit apa datang dia angkat di tangan, lepas dia angkat tangan terus sembuh. Terus sembuh, itu karamah dia. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi dia sendiri sakit, Masya Allah. Lalu seorang sahabat bertanya, kenapa engkau tidak gunakan kemustajaban doa engkau untuk diri engkau, wahai Syekh? Dia kata, di sisi aku ada satu rahsia. Ya, sebab dengan aku merasakan nikmat sakit ini, tiap-tiap hari Allah Ta'ala hantar malaikat datang memberi salam kepada. Masya Allah. Malaikat beri salam. Kita kalau wali beri salam, dah cukup besar kan? Masyayikh datang ziarah kita pun dah cukup besar kan? Jentik telinga kita pun tak apa. Ya, ini malaikat datang kan? Malaikat datang dah cukup dah. Hilang sakit aku ni. Tak ada rasa, dah seronok. Itu boleh jadi. Adal man'u ainul ata'. Ya. Adal man'u ainul ata'. Bertukar. Ya, sakit tadi jadi rasa pemberian Allah Ta'ala. Ini kelakuan ahwal-ahwal ya arif billah. Ya, seronok. Unsur nafsania dia dah tombang. Ya, unsur melayan kendak nafsu semua dia dah benam kan. Dia dah bakau. Ya, ambil unsur kelazatan dengan Allah Ta'ala. Ya. Sebab sebenarnya Tuan Bui atau Tuan Sekat sebenarnya pun dia nak menayangkan, mengenalkan kita sebenarnya. Mata a'taka asyhadaka birrah wa mata mana'at asyhadaka qahrah bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Bila Tuhan beri kamu sebenarnya pun hikmat dia nak menayangkan sifat kasih sayang dia. Sebab itu wajib bagi kita memandang kasih sayang Tuhan dalam menerima nikmat. Kita makan kena nampak kasih sayang Tuhan. Kita suap nasi, kita minum air, kita teguk air, kita pakai pakaian, kita pakai segala nikmat Tuhan, kena nampak itu adalah ihsan kasih sayang Tuhan. Jangan tak nampak. Kalau tak nampak, butuh dalam mata hati. Sebab itu disuruh kita baca bismillah. Bismillah itu isyarat dengan nama Allah kita ingat ke Tuhan. Ya. Wa mata mana'ak, dan bila mana disekat. Ya. Wan sihat kita sakit, wan dapat nikmat kita tidak dan sebagainya, sebenarnya apa tu? Asyhadaka qahrah. Dia nak tayangkan supaya kita pandang sifat dia maha keras. Dia kata kena tetap kena. Jadi dua-dua itu sebenarnya apa? Kulli zalika muta'arifun ilaik. Dia nak mengenalkan kita dengan dia. Barang siapa tidak mengenal Allah Ta'ala dalam pemberian dan gagal mengenal Tuhan dalam penarikan, maka habislah. Tak ada arti di hidup itu. Rosak. Orang tu akan jadi rosak. Ya. Sebab Tuhan memberi itu untuk dia mengenal. Ya, semuanya aku kasih. Aku kasih, Tuhan kata apa? An u'rifa, bahwa aku dikenal, fa khalaqal khalq, maka aku jadikan makhluk supaya dia mengenali aku. Maka di antara cara pengenalan Ibn Atta sebut dua perkara. Dia beri, dia nak kenalkan, dia tarik pun dia nak kenalkan. Ya. Barang siapa yang diberi nikmat, dia tak rasa nikmat, dia rasa itu kurnia Tuhan, merasakan kurnia Tuhan itu lebih besar daripada harga nikmat. Ya. Dia beri bala, dia rasa dari Allah Ta'ala menguji dia, berlazat dengan bala. Rasa itu lebih hebat tuan-tuan, ya. Daripada segala-gala yang lain. Kalau tidak memahami benda ni, nak jernihkan supaya jelas lagi nampak, dia kena lap cermin hati dia, biar senang, biar terang. Dengan apa lap dia? Zikrullah. Zikir serta faham. Az-zikrul ma'af fahmi. Ya. Dan kata seorang arif, telah dikata orang bagiku dalam antara jaga dan tidur. Orang panggil apa? Telayang. Ya. Katanya jangan engkau zahirkan hajat bagi yang lain daripada aku. Ini suara khatib. Suara yang dijadikan menterjemahkan maknanya daripada Allah Ta'ala. Bukan suara Tuhan. Ya. Suara ketuhanan. Suara ketuhanan, bukan suara Tuhan. Tuhan tak ada suara, tak berurut, tak suara. Ya, datang ya daripada malaikat dan seumpama sebagai ilham. Apa kalam di kandungan dia? Jangan engkau zahirkan hajat bagi yang lain daripada aku. Nak zahirkan hajat kita hanya kepada dia saja. Ya. Maka adalah atasmu itu dengan sejahat-jahat adab bagimu. Ya, su'ul adab. Adab paling aswak, paling jahat apabila dia ada hal dia mengadu pada orang lain. Dia tak mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu Nabi Ibrahim bila ditawarkan dia tak terima kan. Malaikat datang tawar di dalam api tu. Dia kata alaka haja ya Ibrahim.
Dia jawab, fa amma ilallah fa bala wa amma ilaika fala. Pada Allah aku ada hajat, pada engkau Jibril aku tak ada hajat. Ya. Jibril tanya, "Sal, kalau gitu mintalah." Dia kata, "Ilmuhu bihali yakfi min suali." Tuhan dah tahu aku dalam api, tak payah aku minta. Kan dia tak tahu itu. Itu kedudukan makam taslim, ya, yang hebat ketika Nabi Ibrahim alaihi dalam api yang begitu marak, yang begitu besar. Maknanya apa sini? Dia menterjemahkan taslim dia, penyerahan bulat dia dengan Allah Ta'ala, dengan begitu kuat. Dan hanya saja telah aku coba engkau dengan hajat, dan telah kuhukumkan bagi diriku dengan kaya. Allah Ta'ala uji kita dengan ada sifat keberhajatan supaya kita rojok kepada dia. Sedangkan diri dia ghaniyun, maha kaya. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, antumul fuqara, kamu fakir, ya, kepada Allah Ta'ala. Wallahu huwal ghani, Ta'ala maha kaya. Maka orang fakir pergilah minta dengan orang kaya, jangan minta orang lain. Siapa lebih kaya daripada Allah? Tak ada lah. Allah Ta'ala kaya segala-galanya. Dia mengadu hal pada dia. Cuma dalam pengaduan tu banyak pesen. Ada kala diminta yang tu diberi, ada kala ditukar yang lain. Itu mengikut maslahah yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Ada kala ditakhirkan, ada kala dicepatkan, ya. Ada kala maknanya dia mengangkat darajat macam-macam. Yang penting bagi kita doa, serah ke dia. Habis. Fil waqtil ladzi yurid, fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang ia kendak, bukan waktu yang kita kendak. Minta, ya. Adab doa paling penting, tuan-tuan, pertama mengikut arahan. Ud'uni astajib lakum. Itu yang pertama. Kita berdoa sebab apa? Sebab Allah Ta'ala arah. Yang arul faqri, menzahirkan fakir kita dengan Allah Ta'ala. Itu adab. Jangan kita doa seolah-olah macam nak ingatkan Tuhan, Tuhan lupalah. Atau nak ajar Tuhan pula, bukan. Kita berdoa tu nak menzahirkan fakir kita dengan Tuhan, ya. Kemudian serah ke dia. Bila dia nak bagi, apa benda macam mana dia nak bagi, pilihan dia lah, maksud dia. Allah. Telah aku coba engkau dengan hajat, dan telah kuhukumkan bagi diriku dengan kaya. Maknanya Tuhan uji kita dengan sifat hajat, maka tumpulah, tawajuhlah hati kita ke hadrat dia. Allah Ta'ala menerima permohonan, ya, orang berhajat. Terutama hajat paling besar apa? Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Paling besar. Maka Tuhan suka ni, tuan-tuan, lebih daripada orang yang hilang barang dia di tengah padang pasir, kemudian jumpa balik. Tuan-tuan buka dalam Riyadhus Salihin dalam bab taubah. Ya, Allah Ta'ala menerima taubat, permohonan taubat daripada hamba dia tadi. Lebih seronok kalau kita lah bahasa kita. Tuhan tak ada seronok macam kita. Sebab kita ni sadirun minal qalb. Seronok keluar daripada hati. Tuhan tak ada hati macam kita. Maknanya iradatul ihsan, membayangkan betapa hebatnya. Ataupun seronok sukanya Allah Ta'ala, reda Allah Ta'ala pada hamba. Bila dia bertobat, bandingan dia seorang berjalan di padang pasir. Bila padang pasir, tahu tuan-tuan, kena ada bekalan, kan, cukup mengelentar padang pasir. Kalau putus air, bekalan jawab dia silap-silap, qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi seorang ni digambarkan dalam hadis sahih, berjalan di padang pasir, tiba-tiba dia rasa letih, berjumpa dengan sebatang pokok, ya, dia pun bersandar di pokok tu, dia pun tertidur. Dia bangun tidur, dia tengok kuda dia dah tak ada. Ya, kuda dia tak ada. Atas kuda telah kenderaan dia tadi, makanan, minuman, bekalan air dan sebagainya. Dia pun cari keliling-keliling, tak jumpa lah. Dia rasa-rasa dia habislah, dia padam. Rasa-rasa dia mati. Dia terlintas hati dia, kalau dia mati, biar dia mati kat pokok ni, biar siapa lalu esok orang jumpa lah dia, kan. Dia pun pergi kat pokok balik, dia pun bersandar lah kat pokok. Dalam keadaan yang sangat penat, sangat letih, sangat dahaga. Dalam pada tu dia pun terlelap, dia tertidur. Bila dia buka ni mata tidur,
Kuda dia cari tadi ada kat depan ni. Oh, dia punya suka dia, Masya Allah. Ya. Dia kata, Alhamdulillah. Ya. Anta abdi wa ana rabbi. Dia terbalik je kat dia. Ya, dia tak perasan tu. Dia kata, Ya Allah Maha Suci Engkau, Ya Allah, Engkau lah hamba-Ku, akulah Tuhanmu, Ya Allah. Dia tak perasan. Ya, perkataan dia tu syiddatil farah, terlampau gembira. Dia berlaku sabul kalam. Kalam dia terbalik. Ya. Dia kata, Engkau lah Ya Allah hamba-Ku, akulah Tuhan lah hamba-Ku, akulah Tuhanmu, Ya Allah. Dia kata, dia tak perasan. Kalau cakap dengan dia tahu kufur kan. Ya. Dia tak perasan. Sebab apa tu? Terlampau syiddatul farah, terlampau gembira. Maka Tuhan lebih daripada itu menyambut makna permohonan hamba untuk meminta ampun kepada dia. Bayangkan betapa sayangnya Allah Ta'ala pada hamba dia. Masya Allah. Habis. Dan hanya senyata telah aku cuba engkau dengan hajat. Ya. Tuhan bagi kita masalah tu. Dia bagi kita masalah ni supaya kita lahirkan hajat kepada dia. Dan telah aku hukumkan bagi diriku dengan kaya. Ya Allah Ta'ala Maha Kaya. Supaya apa? Terkejut engkau daripadanya kepadaku. Supaya mengkejutkan kelalaian kita, terus sadar menghadap kepada dia. Itu maksudnya. Ya. Selama terlalai ke dan sebagainya, bila kena pap tersentak, Ya Allah, Ya Allah. Kan? Dulu ni nak sebut nama Tuhan tu bayar. Masjid dia buat tak pandang, suara dia buat tak jeling. Bila dia nampak balik, bila bam dah tergantung kat hospital, kaki dia patah. Dia aksiden, kaki patah, tengkuk patah. Hari tak mati. Ketika tu mulalah. Ya. Dia terkejut menghadap, oh Ya Allah, Ya Allah. Dah pasang niat dah. Kalau sihat ni nak pergi buat balik dah, nak kembali kepada Allah Ta'ala balik, nak bertobat balik, nak beribadat dan sebagainya. Ni nyari-nyari tak mati. Itu semua Tuhan datangkan benda tu untuk apa tu? Untuk ada kesedaran, kejutan. Dia kembali balik kepada Allah Ta'ala. Ya, dia salib, dia tarik apa? Bisalah imtihan, dengan rantai-rantai ujian. Ini peringkat kedua. Orang yang baik, dia kembali kepada Tuhan, tak payah kena rantai. Dia datang dengan reda. Ya, itu yang baik. Yang kedua, Tuhan sayang ke dia, Tuhan nak hantarkan dia bala supaya dia sedar. Itu dia terkejut, tersentak dia. Kembali dia kepadaku, yang kepada Allah Ta'ala. Dan tadaruk merendahkan engkau dengan dia, merendahkan diri kepada Ta'ala bagiku. Dan tawakal engkau di dalamnya atasku. Dalam urusan-urusan yang Tuhan kejut tadi, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, cukup kami Allah Ta'ala. Tempat kami berserah, tempat kami berharap, tempat kami bergantung ialah Allah Ta'ala. Ya. Jangan bergantung pada makhluk, sebab dia akan hilang. Ya. Kalau kita gantungkan hati pada makhluk, letak kasih pada makhluk, semua itu akan hilang. Bila hilang, kita menyeksa diri kita sendiri. Gantungkan pada yang tidak hilang. Ya, gantungkan hati pada yang tidak hilang, itulah Allah Ta'ala. Dan sila pandang semua ni af'al, perbuatan dia. Ya, berlaku apa pandang perbuatan dia. Dah siap, benda yang berlaku siap dah, azali dah ada. Ya. Dan tawakal engkau dalamnya atasku, atas Allah Ta'ala. Maka jikalau engkau sampaikan dia padaku, nasaya ku sampaikan dia, ya, dengan kaya. Allah. Dan kayaku. Dan jikalau engkau sampaikan dia lain daripadaku, nasaya ku putuskan kepadaku kasih tolongku dengan jauh engkau daripadaku. Kalau kita minta sampai selain Ta'ala, Tuhan kerat terus. Kalau kita minta sampai hajat kita dengan Allah, Tuhan akan tolong kemana. Ya. Habis. Itu satu persoalan. Kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an.
Bagaimana boleh mengangkat selain Allah barang yang Tuhan letak? Tuhan letak, siapa boleh ubah? Tak boleh. Yang kedua, yastati' an yarfa'a hajatan an nafsih fa kaifa yastati' ya an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Man lam yastati', barang siapa yang tidak mampu, tidak kuasa, an yarfa'a hajatan an nafsih, mengangkat hajat daripada diri dia. Diri dia pun tak boleh nak selesaikan. Makan pun bersuap. Dah lumpuk, makan bersuap. Sebaik boleh kunyah. Kan? Tiba-tiba nak angkat hajat orang lain. Oh lagi tak boleh. Ya, manusia ni dhaif pada hakikatnya. Macam mana nak angkat hajat orang lain? Ya. Pandang dia saja Tuhan ni, baru selesai. Maksud dalam umum ayat, ala bizikrillahi tatma'in. Mengingati Allah Ta'ala jiwa akan tenteram. Ya, pandang betul-betul tuan. Oh seronok tuan. Seronok, tidak ada seronok, paling seronok bila Tuhan angkat dan dibuka hijab hati kita. Ya. Dia daim ma'allah, kekal dengan Tuhan. Itu dipanggil salatul daim. Salatul daim apa maknanya? Hati dia sentiasa hudur dengan Tuhan setiap masa. Sebab hakikat salat tu apa dia? Hudurul qalbi ma'allah. Itu hakikat sembahyang. Hadir hati dengan Tuhan. Sebab Tuhan suruh yang tu lah. Aqimis salat di zikri. Dirikan sembahyang untuk kamu mengingat dan menghadap hadirat Tuhan. Tiba-tiba ingatan dan menghadap ke Tuhan ini dilakukan luar sembahyang. Mana dipanggil salatul haqiqah. Itu dipanggil salatul daim pada istilah sufi. Ya. Bukan setengah buat ilmu sesat tu. Dia baca kitab salat daim pun dia urai ke. Ni, dia tengah makan roti canai. Ni tengah semayang ni kata ni. Wah, tu orang gila kan. Ada kacau teh kata. Kau nampak dia kacau teh ni. Ni tengah semayang ni kata. Wah. Dia mengadap, dia mengakalkan orang. Itu kalam sufi. Dalam kitab apa ni? Kanzul Minan ada disebut. Kitab Abdi Madian disebut. Bila seorang tu dapat mencapai taraf mudawamatu qalbi ma'allah. Hati dia kekal menghadap Allah di mana saja. Maka itu dipanggilkan salatul daim. Ya, semayang yang kekal itu. Makna apa? Intipati semayang itu dikekalkan. Itu maksudnya istilah sufi. Dia pula bagi bahan buat lain lagi. Sebab apa dia tak nak semayang rupanya. Dia pakai hakikat ini. Itu semua buat-buat sesat, jangan dipakai yang tadi. Banyak tu kata-kata kampung dia. Maka betapa kuasa ia bawa, ia mengangkat bagi hajat dari yang lain daripadanya. Ya. Satu orang sakit tak boleh bangun, orang ziarah dia. Kan? Makan pun orang suap, minum air pun pakai sudu suap sikit-sikit. Tiba-tiba kita datang ziarah tengok ada satu tandan kelapa besar tepi penjuru rumah dia. Kita tanya siapa bagi ni? Itu saya tadi ambil, saya panjat kok kelapa, saya turunkan. Betul? Dia kata dia panjat kok kelapa, diturunkan buah kelapa standan. Kau makan buah bersuap. Nak turun kelapa buah standan, biji kau angkat. Mana-mana boleh. Kita pun tak percaya. Dia makan buah kena suap, tiba-tiba nak panjat pokok kelapa, turunkan kelapa standan. Wah, ini kita tak. Panjat. Mana boleh? Mustahil. Mana kalau seorang nak angkat diri dia pun dia tak boleh nak selesaikan, macam mana dia nak angkat hajat orang lain. Dan bila tidak ada makhluk boleh mengajak hajat lain, kenapa kita nak bersandar dengan dia? Dha'ufat talib wal matlub. Ya, dha'ufat talib maknanya apa? Lemah. Wal matlub, dan orang yang dituntut. Ya, kita sama kita ni macam dua-dua dalam penjara tuan-tuan. Ya. A dengan B dalam penjara. Si A ni minta tolonglah pada si B, tolonglah lepaskan aku. Si B pula kata, kau dia tolong lepaskan aku. Mana boleh lepas kan? Yang boleh lepaskan dia orang yang dikunci kan. Ya. Makna dia itulah. Makna kita berharap sama makhluk seolah berharap orang dalam penjara melepaskan orang dalam penjara. Sebab masing-masing sedang diikat dan ditambat ya dengan penentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa adalah lemah daripada mengambil manfaat dan menolak mudarat. Dia nak dapat manfaat diri dia pun tak boleh.
Nak tolak mudarat kat dia pun tak boleh, terlantar. Itu dia. Maka itu daripada yang lain terlebih lemah pula lah. Di mana dia nak tolong orang lain, dia sendiri pun tak mampu mengurus dia sendiri. Begitulah makhluk jika dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Macam mana dia nak mengadakan satu, macam mana dia nak satu. Ya, ini pada hakikat. Tapi yang kita nampak dia buat, itu syariat. Ya, pada zahir. Ini kita bahas pada hakikat. Mana atau wajah taksir, memberi kesan, mengurus semua dia. Habis dia bergerak tu, kita pandang orang bergerak, atau kita sendiri bergerak, kita rasa campur gerak tu. Ya. Selagi kita rasa kita bergerak, kita yang gerak, orang tu mahjub, terhijab. Dah lama kita tu keluar masjid, masuk masjid, buka kitab, tutup kitab, kita berjalan rasa dia baca apa. Quran dah jelas. Kita kata nak pegang Quran, Quran jelas. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Apa perbuatan kita? Berjalan, duduk, bergerak, memandang, mendengar, semua dia jadikan. Ada rasa? Ada rasa kan? Ini masalah. Ya. Kita nak tunggalkan rasa itu dengan dia. Sebab tu kena buang rasa dengan lain. Nak congkil buang rasa dengan lain apa? Tembak dia dengan zikrullah. Sebab zikir semua mengandungi makna kebesaran dan keagungan Tuhan. Zikir sama ada menyebut asma' dia atau ausaf sifat-sifat dia yang maha agung, maha hebat. Bila kita tembak sampai terpandang, betul terasa dia, lenyap yang lain. Sampai dah ternampak gunung, barulah bukit tu hilang. Ni duk pandang kat bukit tu, tinggi bukit ni. Bila dia alih je pandangan daripada gunung, oh dah hilang dah bukit. Lebih besar. Mana nak memfanakkan, melenyapkan pandangan makhluk, kuasa makhluk, gerak makhluk, kena pandang dia. Bila terpandang, tertajali je dia, bam, pum, terbuka je habis. Semua hilang. Semua lenyap. Itu dia pengen fanak. Mana ru'yatullahi bila khalqin. Memandang Allah Ta'ala dengan melenyapkan pandangan makhluk. Pandang dengan apa tuan? Kita pandang dengan apa? Mata. Ini mata zahir. Pandang makhluk. Dia mata dalam. Dengan syuhud dan muraqabah. Dengan Allah Ta'ala. Kita kekalkan tu lagi terang. Oh, lagi dia punya lazat tuan-tuan ni. Terlepas daripada memandang makhluk, itu nikmat paling besar. Ya. Batin kita dalam ni terlepas daripada berpandang kat dia. Ini pandang dia tak habis-habis. Ya, tak pandang dia tak habis-habis. Nampak dia tak habis-habis. Nak tutup nampak dia. Bahawa dia rasa lazat paling besar. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajil karim. Kata Ibnu Atta akan datang. Nikmat paling besar bila kamu terbuka. Ya, batin hati kamu dapat menghadap ke hadrat dia. Allahumma ja'alna. Maka adalah minta tolong makhluk pada makhluk. Seperti minta tolong orang. Sini ada. Seperti minta tolong orang terpenjara kepada orang terpenjara. Ya, dua-dua dalam penjara. Dia sama-sama dia minta, kau lepaslah aku tu. Yang ni pula, engkau lah lepas aku. Mana lepas, dua-dua dah penjara. Begitulah hakikat kita sama kita. Meminta tolong sama makhluk, itulah peringkat dia. Maknanya apa? Tidak akan terhasil. Itu yang berhasil nampak, itu semua dia susun. Yang kita nampak buat sana hasil itu tak, semua tu dia yang gerakkan. Belum ada kita, dah ada kita kerja Tuhan. Ya, itu semua dia dah siapkan kepada azali. Yang berlaku pada kita itu, so dia pandang, dia yang menggerakkan. Tiba-tiba kita pandang kita, tu kita buat, dah pandang kita pula. Jangan pandang kita, pandang dia. Ya, bahawa di kendak ada ia, tiada engkau. Kena baca kan surat 3 dulu. Perjalanan nak supaya ada ia, tiada engkau. Maknanya apa? Memandang dia, jangan pandang kita. Mantapkan betul-betul makna la haula wala quwata illa billah. Sebab di belakang tu ada janjian. Siapa nak terbuka benda ni, Rasulullah dah sebut belakang tu. La haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Gedung daripada gedung syurga, kata Rasulullah SAW. Bermakna gedung tu terbuka kalau kita tahqiq dan menghayati makna hauqalah. Ya. Betul-betul terasa. Daya upaya daripada dia kita terasa dan nampak betul lazat memandang. Tunggulah. Waridat futuhat anwar tu akan buka. Lagi terangkan. Ayat ni didapat oleh para arif billah. Arif billah dapat ni dan mukasyafah macam-macam tuan jumpa.
Bila dia cerita pula, orang tak masuk pula petikai. Mana dapat nama? Kau tak dapat. Orang ni bukan cerita, dah masuk lain. Dia telah sedang menerima kurnia madat daripada Ta'ala. Futuhat, fuyudat, limpahan dari Tuhan. Sebab apa? Sebab dia dah buat kerja keras, memandang kepada makhluk. Ya? Nak madamkan batin hati kita. Luar nampak, dan dalam nak padamkan. Supaya terang terbuka dia dengan Allah Ta'ala. Sampai peringkat dia apa? Man arafa rabba. Siapa kenal akan Tuhan dia, syahidahu fi kulli syai'in. Dia akan syuhud musyahadah pada tiap-tiap satu pandangan dia. Mana saja dia jatuh, dia nampak. Oh, ini nikmat besar kan tadi. Dapat hidup dia. Bertualah ibu mengandungkan dia dan kata orang kampung, bertua mak kau mengandung kau. Ni bila dapat benda. Kalau tak dapat ini, rugi kita tadi. Maka barang siapa tiada kuasa mengangkatkan yang turun daripada dirinya, mana qada Tuhan yang turun kat dia, minal masaib, musibah dan sebagainya, itu pun tak boleh elak. Maka betapa kuasa mengangkat akan dia daripada yang lain, daripada jenis ni. Dia nak tolong orang lain angkat, lagi tak boleh. Dia sendiri tak boleh angkat. Ya. Lepas tu Tuhan uji macam-macam. Kadang-kadang sakit didatangkan dengan perantaraan sebab. Ya. Syaitan lah, gangguan itu, semua tu menguji kita sebenarnya. Jangan sampai kita gadaikan akidah kita percaya pada hantu dan syaitan. Dia memang ada. Sihir dia memang ada. Tapi Tuhan nak uji, kamu nak pegang kat dia ke nak pandang aku maknanya. Ya, nak pandang Allah Ta'ala. Tengok. Sebab dalam dasar ini kita kena pegang satu kaedah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Ya, mautatun fi ta'atillah khairun min hayati fi ma'siyah. Kamu mati kerana taat kepada, lebih baik daripada kamu hidup kamu menderhaka Tuhan. Dan derhaka paling besar adalah berubat dalam 5 tahun tak baik-baik kan. Seorang tu tunjuk kat dia, marilah aku tukar ubat ni, banyak ubat ni, baik kata. Mana Kak Sakai ni? Kak Sakai dia pergi jakun. Dah kawan tu berubat cara hantu syaitan. Ya. Dia kata ni kenapa ni ikhtiar. Wah, ikhtiar pula. Ikhtiar biarlah, jangan bercanggah dengan syarak. Ya, dia pergi je perubatan-perubatan jenis ini sebab apa? Nakkan baik, sedangkan kalau ditahan Tuhan uji, dia mati dengan sebab mempertahankan iman dan akidah dia supaya tidak jadi syirik dengan Tuhan. Lebih baik kata Rasulullah daripada dia hidup dalam keadaan dia derhaka ke Tuhan. Dia nak je tu Tuhan beri istidrak. Dia pergi pula Tuhan baikkan dia. Wah, dah dia berpegang dengan orang tu. Jakun ni handal betul. Sakai ni handal betul. Jangan main-main. Dia kata, dah tak nampak Tuhan dah. Dia nampak Sakai lagi besar daripada Ta'ala. Syirik dengan Tuhan. Jaga tu. Kita kena stand dengan Tuhan. Ya. Kita sakit, mati. Kita sihat, mati tak? Kita sihat, mati tak tuan? Mati. Mati kan kes sakit sihat, mati kes ajal sampai sihat berjalan kan. Ya, kita kena jaga betul-betul. Mati kena mempertahankan akidah kita. Lebih baik daripada kita hidup dalam keadaan dah rosak akidah. Nauzubillah. Baik. Banyak orang kena ni. Dia tak tahan 10 tahun sakit kan. Apa orang tawar juga pergi, bolehlah hari tu, boleh. Berarti dia pergi dah. Dia tak berubat cara tip nabawi. Padahal perubatan cara Islam banyak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kan? Dia cara berubat dia cara ini 3 kan. Quran, Sunnah, Asma'ul Husna. Tu yang kita pakai. Pakai Quran dan pakai pada hadis-hadis dalam bab syifa daripada hadis sahih Nabi SAW. Dan yang ketiganya gunakan Asma'ul Husna. Tu je. Lain jangan tahu asalmu darat balik darat, laut balik laut. Oh jangan azan. Datuk itu ada datuk pula dia panggil. Tak pasal-pasal tuan. Ya. Dia kan pula tuan tidak tuan mua ke dia? Tuan baik kan dia? Dah lagi bagus. Wah, dia kata bagus kata. Padahal siapa yang baikkan Allah Taala bukan Sakai itu. Kuasa menyembuhkan mutlak dalam kekuasaan Asy-Syafi. Kan nama tuan kan? Asy-Syafi, Asma'ul Husna. Asy-Syafi. Dialah yang menyembuhkan. Dan setengah daripada muhal, ya, benda mustahil, taklukmu di dalam hajatmu pada orang yang berkendak seumpamamu.
Setengah daripada benda sangat-sangat mustahil, kamu menggantungkan hajat kepada orang yang sama taraf berhajat juga. Itu maksudnya. Maka jangan engkau minta tolong melainkan kepada Tuhan yang ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik makna tempat kita bergantung, sebaik-baik orang yang menolong ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Bacalah selalu banyak kan. Satu hari baca 70 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tunggu saya 460 kali dia sebelum tidur dia baca sekejap. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu wirid apa tu? Nabi Allah Ibrahim dalam api. Nabi Ibrahim tempat dalam api itu di antara zikir yang dibaca. Kalau seorang baca hasbiyallah. Kalau ramai kita baca hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah, cukup aku Allah Taala. Tak bakal tuan, tak terbakar. Tuhan arahkan dia narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim, habis. Dalam api semarak tu tak terbakar, nyaman pula duduk. Dan cara wirid selepas dari perang Uhud. Apabila perang Uhud ada masalah sebab sahabat terlupa pesanan Rasulullah SAW. Jangan turun, sahabat melonso. Kemudian ringkas cerita dia bila berlaku gegaran tu, Rasulullah SAW arahkan supaya buru Abu Sufyan ketika itu. Sahabat kata, ya Rasulullah, luka kami basah lagi. Rasulullah kata, kalau kau tak pergi, aku akan pergi seorang diri. Beranjak dia. Itu sikap kepimpinan, tegas. Sahabat membungkau bangun semua dan memburu musuh. Wirid di atas kuda tu apa dia? Itulah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bantuan sampai. Apa bantuan datang hantar senang? Tuan cempakkan dalam hati puak musuh ni perasaan gerun dan takut. Dia pun bongkau lagi. Habislah. Terbayar sangat. Terkejut Allah Ta'ala. Allah. Dan kata setengah mereka itu, barang siapa berpegang ia atas yang lain daripada Ta'ala, bersandar hati dia, mengharapkan, bertumpu hati lain daripada Tuhan, itu dalam gururnya, dalam tertipu daya dia, ditipu oleh nafsu dan syaitan. Kerana gurur itu tiada kekal, ya, dan tiadalah kekal suatu yang lain daripada Ta'ala. Hendaklah jangan engkau berpegang melainkan atas yang sentiasa atasmu daripadanya anugerah. Siapa yang anugerah kita sentiasa dia lah, setiap nafas dan dia tarik nafas, buang nafas semua dia punya. Kalau dia padamkan satu kan habis tu. Na'udzubillah. Ya, itulah hebat. Dan akhirnya satu lagi. Dan kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, pemimpin tarekat Asy-Syadziliyah radhiyallahu an, bermula orang sufi. Ya, orang yang menjalani jalan sufi, mana jalan sebenar-benar mengikut tiga perkara. Orang sufi tiga entah dia mengikut Rasulullah SAW tu, qaulan wa fi'lan wa ahwalan. Tiga dia kata. Itu lengkap. Perkataan Nabi, perbuatan Rasulullah SAW, dan ahwal kerohanian Rasulullah ikut. Itu ahli sufi. Dia kata barang siapa bermula orang yang sufi itu, orang yang tiada cenderung kepada makhluk. Hati dia tidak bergantung pada mata Nabi Ibrahim lah. Jibril datang depan dia, alaka haja offer satu sayap. Jibril buka, ditutup dunia dan setakat api Namrud tu ada dia tepuk. Ya, dan Nabi Ibrahim tak gantungkan hajat pada makhluk. Tak. Fa amma ila Allah fa bala wa amma ilaika fala. Pada Allah ya kau ada hajat, pada engkau wahai Jibril aku tak ada hajat. Ada hebat tak hebat dan ni. Itulah makna jangan menggantungkan hati pada makhluk. Dan sentiasa mengerjakan bagi segala yang dijanji Ta'ala. Ya, hati bulat ke dia, sidqut tawakul kuat, dan syariat kena jaga. Apa sahaja yang Tuhan suruh kita kerjakan. Sama ada mengerjakan benda yang disuruh dan meninggalkan benda dilarang. InsyaAllah. Itu jalan ulama sufi sebenarnya. Buat cantik. Ya. Kemudian katanya bermula memelihara hati daripada segala kejahatan. 4 perkara. Pertama, pertambatan hati serta Allah. Kedua, benci barang saya tak minat dengan benda lain. Ketiga, tiada menilik kepada yang diharamkan kepada Allah. Pandang pun tidak dikena. Dan tiada memindahkan keduanya. Dan tiada mengharap sawabullah. Masya Allah. Dia akan letak ya. Dan kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad. Inna khaira kulli